Pindaan rang Undang-Undang Akta Pentadbiran Hukum Islam atau AMLA dibentangkan di Parlimen hari ini. Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Muhammad Maliki Osman membentangkan pindaan itu bagi pihak Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli. Pindaan yang dicadangkan itu bertujuan mengemaskini peruntukan yang mengawal proses dan operasi institusi Islam berkanun iaitu Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, Mahkamah Syariah SYC dan Pejabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam ROMM. Ia meliputi beberapa bidang utama. MUIS akan disediakan kuasa untuk membentuk dan melaksanakan wakaf masyarakat Singapura. WMS akan digunakan bagi menyokong institusi keagamaan, pembangunan asatizah dan program jangka panjang masyarakat menerusi sumbangan Muslim di sini. Satu rangka kerja bagi pengiktirafan Badan Pensijilan Halal Asing juga akan diwujudkan. Selain itu, keahlian jawatankuasa undang-undang akan diperluaskan dan ia akan diberi lebih budi bicara dalam mempertimbangkan permintaan fatwa. Kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Keadilan Keluarga juga diselaraskan serta membolehkan pendigitaran lanjut proses ROMM dan SYC. Ia juga akan mentakdirkan sekolah agama Islam dan memberi MUIS kuasa penguatkuasaan yang lebih kuat terhadap sekolah agama yang tidak berdaftar. Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen berkata, Singapura akan menyertai operasi Prosperity Guardian di Laut Merah. Operasi ketenteraan pimpinan Amerika Syarikat itu dibentuk sebagai respons kepada serangan-serangan puak Houthi ke atas kapal-kapal dagang di perairan Laut Merah. Serangan-serangan kumpulan Houthi bermula lewat tahun lalu menyasarkan kapal-kapal komersil. Dalam kerahannya, Singapura akan menghantar sebuah pasukan perancang Angkatan Bersenjata Singapura SAF. Para pegawai Pusat Gabungan Maklumat Angkatan Laut Singapura akan menyokong perkongsian maklumat serta melakukan usaha mendampingi masyarakat perkapalan komersil. Menurut Dr. Ng, kesan serangan di laluan perdagangan tersebut ke atas bekalan kritikal Singapura adalah terhad. Ini memandangkan sebahagian besar bekalan penting ke Singapura seperti makanan dan ubat-ubatan dibawa masuk melalui udara atau laluan laut yang lain. Namun, penting untuk Singapura menyokong usaha masyarakat antarabangsa bagi memastikan pelabuhan-pelabuhan penting di seluruh dunia dilindungi dan kekal terbuka, kata Dr. Ng. We recognize and we have articulated that the littoral states have the primary responsibility. And there must be sufficient efforts there, and that's why we encourage the littoral states and other countries to work towards a diplomatic solution so that the Red Sea problem can be mitigated. Dr. Ng juga berkongsi bahawa dua kaki tangan perubatan SAF akan menyertai sebuah kapal Perancis yang berlabuh di pelabuhan Mesir untuk merawat para penduduk Gaza yang cedera. Parlimen meluluskan satu undang-undang baharu yang akan mengawal selia pelaburan dalam entiti-entiti yang dianggap penting kepada keselamatan negara. Perubahan kepada pemilik atau penguasaan entiti-entiti sedemikian perlu kelulusan pemerintah. Ini ekoran kebimbangan bahawa langkah itu mungkin akan menyebabkan para pelabur menjauhkan diri dan menjejas daya saing negara. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Gan Kim Yong menjelaskan bahawa langkah ini akan mengukuhkan kedudukan Singapura. It is therefore important to have adequate and effective investment management measures to safeguard our national security and to ensure our economy remains resilient. This will provide businesses and investors with continued confidence in Singapore as a stable, trusted and well-connected global business and investment hub. Para anggota Parlimen PAP dan pembangkang juga melahirkan kebimbangan bahawa langkah itu mungkin bersifat perlindungan. Mereka juga meminta jaminan tentang bagaimana pemerintah akan mengimbangi keselamatan negara dengan kepentingan ekonomi serta mentadbir undang-undang secara adil. What are the mitigating measures to ensure this bill does not deter foreign investors and maintains Singapore's reputation as a global investment hub? How will this affect entities considering investments in infrastructure,
technologies or capabilities in Singapore that may be included as significant investments in the future. I recognise the importance of safeguarding critical entities and infrastructure in Singapore and in taking preventive and corrective actions to protect our national security interests. It is also as important that we ensure the implementation of the Act and the exercise of powers conferred are done in a justifiable and transparent manner, with decisions made publicly accounted for on a regular basis, such as that in other jurisdictions where practicable. Bagi memastikan ekonomi Singapura dapat terus memikat pelaburan asing, seorang anggota parlimen dilantik menyarankan agar nilai urus niaga minimum yang lebih tinggi ditetapkan. Beliau berkata ini akan mengekalkan ketelusan, konsistensi dan kejelasan yang diingini pelabur. Establishing such a high minimum transaction value could perhaps help maintain efficiency without compromising regulatory oversight and continue to make Singapore an attractive destination for foreign investment. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA akan terus meningkatkan lagi tahap keselamatan di tempat kerja bagi semua badan dan operasinya. Ini demi memastikan kejadian seperti letupan maut tahun 2021 di loji pembakaran sampah Tuas tidak berlaku lagi. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu memberitahu Parlimen NEA sudah memperkukuh proses berhubung kerja-kerja voltan tinggi berdasarkan saranan daripada penyiasat dalaman. I'm not able to detail the specific recommendations due to the ongoing court proceedings. Nonetheless, all the recommendations were accepted by NEA senior management and have been implemented at Tuas South Incineration Plant, the only waste incineration plant which NEA currently operates. NEA also shared the recommendations with waste incineration plants that are privately operated for their own process safety reviews. Letupan di dalam bilik Swiss Electric di loji Tuas merenggut nyawa 2 kaki tangan NEA dengan seorang lagi cedera. Loji itu kini tidak lagi beroperasi. NEA dan 2 pekerjanya kemudian didakwa bulan lalu di bawah Akta Keselamatan Tempat Kerja kerana tidak melakukan secukupnya untuk mencegah letupan itu. Sebagai sebahagian daripada semakan NEA terhadap kemudahan pengurusan sampah, termasuk tapak pelupusan sampah Semakau, Cik Fu berkata NEA sudah melantik panel luar yang meliputi pemimpin industri untuk memberi nasihat mengenai keselamatan. NEA juga merancang untuk menjalankan semakan teknikal bagi operasi dan proses-prosesnya. Ia juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan dalam pertubuhannya. Ini termasuk menerusi 1 audit luar pengurusan risiko lewat tahun ini serta jawatan kuasa khas di bawah lembaga NEA untuk menjaga risiko yang ada. Dalam sidang Parlimen hari ini, beberapa anggota Parlimen juga mengajukan soalan mengenai pemeriksaan risiko serta bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terjejas. Bersama kami. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee memberi jaminan akan ada pemeriksaan dan pematuhan demi memastikan bahawa pasir untuk projek menambak Long Island diperoleh secara beretika. Projek mega di East Coast itu melibatkan penambakan kawasan seluas lebih 1,000 padang bola. Menjawab pelbagai soalan di Parlimen, Encik Lee berkata import pasir dijalankan secara komersil dari pelbagai sumber. Syarikat-syarikat pengimport perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara yang membekalkan pasir. Ini termasuk mendapatkan pasir daripada kawasan-kawasan yang dibenarkan secara undang-undang. Undang-undang sekitaran tempatan mengenai pengambilan dan pemindahan pasir juga perlu dipatuhi. Encik Lee menambah agensi-agensi Singapura juga akan melakukan pemeriksaan demi memastikan undang-undang sekitaran negara pengeksport dipatuhi. Import pasir Singapura pada masa lalu pernah menimbulkan kontroversi apabila para aktivis menuding kepada kesan buruk sekitaran ekoran proses pengambilan pasir. Commercial operators have an obligation, both under the laws of the source countries as well as the procurement framework under which we procure sand. And we will certainly continue to find ways to continue to improve the processes so that we ensure that the sourcing is done well and also the environmental impact here in Singapore is also mitigated.
Dalam pada itu, Parlimen diberitahu maklum balas mengenai gangguan yang berpunca daripada para penyewa flat HDB membentuk hanya 1.5% jumlah aduan yang diterima sejak 5 tahun lalu. Menteri Negara Kanan Pembangunan Negara Tan Kiat Hau memberi kemas kini itu semasa menjawab soalan berhubung kesan menaikkan had bilangan penghuni sewa bagi flat awam yang lebih besar serta rumah privat. Bermula lewat bulan ini, sehingga 8 orang yang tiada ikatan kekeluargaan akan dibenarkan untuk tinggal dalam rumah 4 bilik atau lebih besar. Sebelum ini, hadnya adalah 6 orang sahaja. Langkah sementara ini akan dilaksanakan selama 3 tahun bertujuan membantu memenuhi permintaan bagi rumah sewa. Encik Tan juga berkongsi bahawa sepanjang 5 tahun lalu, HDB secara purata mengambil tindakan terhadap 115 kes tahun kerana menyewa tanpa kebenaran. As we temporarily relax the occupancy cap, we will continue to take firm action against those who breach the rules. Depending on the severity of the infringement, HDB will issue written warnings, impose financial penalties, or compulsorily acquire the flat for the most severe cases.